السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishina biqiraatih. Jadi kita dah berada di penghujung muqaddimah. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, wa qad istakhartullah, sesungguhnya istakhartu, daku beristikharah Allah, daripada Allah Ta'ala, fi jam'i arba'in hadithan, untuk menghimpunkan 40 hadis, iqtidaan, kerana mengikut, bihaulai, mereka, al-a'immati, imam-imam, al-a'lam, yang agung, wa huffazi, dan penghafal-penghafal al-Islam, di dalam agama Islam. Wa qad ittafaqa, dan sesungguhnya telah bersepakat, al-ulama'u, ulama, ala, ke atas, jawazi, harusnya, al-amali, beramal, bil hadithi dha'ifi, dengan hadis yang dhaif, fi fadailil amal, pada fadilat-fadilat amalan. Wa ma'a hadha, beserta ini, maksudnya di samping ulama tadi kata harus kita beramal dengan hadis dhaif pada masalah 40 tadi tu, menghimpunkan 40, dan menghimpunkan 40 tadi mempunyai kelebihan yang tertentu. Imam Nawawi berkata, falaisa i'timadi, bukanlah pergantunganku, ala hadzal hadis, atas hadis ini semata-mata, maksudnya hadis yang siapa yang menghimpunkan 40 hadis, menghafalkan kepada umatku sehingga akhir tadi, bal ala qawlihi, bahkan pergantunganku, ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam, atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hadithis sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih, liyuballigh, hendaklah menyampaikan, asyahidu, orang yang hadir, minkum, dari kalangan kamu, al-ghaiba, kepada orang yang tidak hadir. Itu dalil pertama lah yang sahih, yang menjadi pegangan kepada Imam Nawawi dalam menghimpunkan hadis 40 tersebut. Wa qawlihi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallah, mencantikkan. Naddara itu maknanya mencantikkan, Allahu, oleh Allah Ta'ala, imra'an, seseorang, sami'a, yang mendengar, maqalati, perkataanku, fawa'aha, lalu dia menghafalnya, fa'addaha, lalu dia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Jadi hadis yang kedua ni, dia ialah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas orang yang menghafal hadis dengan niat menyampaikan kepada orang yang tidak menghadiri. Kemudian Imam Nawawi berkata, thumma minal ulama, kemudian dari kalangan ulama, man jama'a, mereka yang menghimpunkan, al-arba'in, 40 hadis, fi usuliddin, dalam masalah akidah, wa ba'duhum, dan sebahagian daripada mereka menghimpunkan 40 hadis, fil furu', pada cabang-cabang hukum fiqh, wa ba'duhum, dan sebahagian yang lain, fil jihad, dalam permasalahan berjihad, berperang di jalan Allah, wa ba'duhum, dan sebahagian daripada mereka, fil adab, dalam adab pada ketika solat, ibadat, berkeluarga, wa ba'duhum, dan sebahagian daripada mereka, fil khutab, pada khutbah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha, dan seluruhnya niat-niat tersebut, maqasidu, ialah niat-niat salihatun, yang amat baik,
radhiyallahu, moga-moga Allah meridai, an qasidiha, ke atas orang-orang yang meniatkan dengan niat-niat tersebut. Waqad ra'aitu, dan Imam Nawawi kata, waqad sesungguhnya ra'aitu, aku berpendapat, jamaah menghimpun 40 hadis, ahamma yang lebih penting, ahammi min haza, daripada semua yang dinyatakan kullihi. Maksudnya lebih penting dari 40 hadis semata-mata dalam akidah, 40 semata-mata di dalam fiqh. Jadi apakah yang nak dibuat oleh Imam Nawawi? Wahaya arba'un hadisan, iaitu 40 hadis, mustamilatun, yang merangkumi, ala jami'i dhalika, atas semua perkara-perkara tersebut. Wa kullu hadithin minha, setiap hadis daripada 40 yang akan dihimpunkan oleh Imam Nawawi, qa'idatun, ialah satu asas, azimatun, yang amat besar, min qawaididdin, daripada kaedah-kaedah di dalam agama Islam. Waqad, dan sesungguhnya 40 hadis yang aku nak himpunkan ni, wasafahu, telah mensifatkan, hadis, setiap satu daripada hadis-hadis yang akan aku himpunkan, al-ulama'u, oleh ulama Islam, bi anna, bahawa sesungguhnya madar Islam, paksi agama Islam, alaihi, ke atas setiap satu daripada hadis tersebut, ataupun huwa, hadis tersebut, nisful Islam, separuh daripada agama Islam, thuluthuhu, ataupun 1/3, nahu dhalika, ataupun seumpamanya. Thumma, kemudian, altazimu, aku mewajibkan diriku, fi hadhil arba'in, pada ini 40, maksudnya 40 yang akan dihimpunkan oleh Imam Nawawi ini, antakuna sahihatan, agar jadilah kesemua 40 tadi ialah hadis-hadis yang sahih. Wa mu'azzamuha, dan sebagian besarnya, fi sahihil Bukhari wa Muslim, daripada sahih Bukhari dan Muslim. Wa adhkuruha, dan aku akan nyatakan hadis-hadis tersebut, mahzufatal asani, dihazaf, maksudnya tidak dinyatakan, asani, sanad-sanadnya, liyassula, agar mudah hifzuha, menghafal hadis tersebut. Jadi inilah niat asal penulis kitab, iaitu menghimpunkan 40 hadis agar kita dapat menghafalnya. Wa ya'umma, dan agar luas, al-intifa' biha, orang mendapat kemanfaatan biha, dengan 40 hadis tersebut, insya-Allah taala. Thumma, kemudian, utbi'uha, aku mengiringkan, setelah dia menghimpunkan 40 hadis tadi, Imam Nawawi dia membuat bibabin, dengan satu bab, fi dhabti, pada menjaga ataupun menerangkan, khafi, yang rumit, al-fadhiha, daripada lafaz-lafaz hadis tersebut. Sebagai penutup kepada muqaddimah ini, Imam Nawawi berkata, wa yang baghi, maka sepatutnya, likulli raghibin, bagi orang, setiap orang yang ingin, fil akhirati, pada akhirat, maksud orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ya'rifa, mesti dia tadi mengetahui, hadhil haditha, hadis-hadis ini, lima, kerana istamalat, hadis-hadis ini merangkumi atas perkara-perkara, minal muhimmat, iaitu perkara-perkara yang amat penting, wahtawat, dan hadis-hadis tersebut merangkumi, alaihi, atas perkara, minat tambih, iaitu peringatan, ala jami'it ta'at, ke atas seluruh ketaatan di dalam agama Islam. Wa dhalika, perkara tersebut, zahirun, amat nyata, liman tadabbarahu, bagi orang yang merenungnya. Wa 'ala Allah, dan ke atas Allah lah, i'timadi, pergantunganku, wa ilaihi, dan kepada Allah, tafwidi, penyerahanku, wastinadi, dan sandaranku, walahu, dan bagi Allah, alhamdu, kepujianku, wa ni'mah, dan segala nikmat, wa bihi, dan dengan Allah, at-taufiq, pemberian taufik, maknanya penciptaan ketaatan, wal ismatu, dan peliharaan. Jadi sampai kepada situ sempurnalah kita tadi membaca muqaddimah Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk pada hadis yang pertama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Jadi kita baca hadis itu dahulu. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجعفي
Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslimin al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Dan itu ialah hadis yang pertama yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Jadi sebagaimana kita dah bincangkan, maksud dalam kita tadi membaca hadis 40 ni, syarah yang akan menjadi rujukan kepada pengajian ni ialah syarah yang bernama Al-Jawahirul Lu'lu'iyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Dardani Dimyati. Jadi saya akan bacakan beberapa perkara yang dinyatakan oleh penulis di dalam syarah ni. Jadi pertama sekali hadis ni diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Jadi penulis syarah radhiyallahu anhu dia menceritakan serba sedikit tentang latar belakang Sayyidina Umar. Jadi kita sama-sama lah kita mendengarnya. Jadi sebagaimana yang dinyatakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia dilahirkan 40 tahun sebelum berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi semasa kebangkitan Nabi, semasa Nabi SAW berumur 40 tahun, maka Sayyidina Umar pada ketika itu dia berumur 28 tahun. Dan Sayyidina Umar meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah pada ketika umurnya 63 tahun. Jadi dalam syarah ni, Sayyidina Umar ialah orang yang pertama yang dinamakan dengan Amirul Mukminin. Maksud sebahagian sahabat menamakannya dengan nama sedemikian. Setengah ulama berkata, Sayyidina Umar berkata kepada manusia pada ketika khutbah, "Wahai manusia, kamu ialah orang beriman dan aku ialah ketua kepada kamu." Jadi dengan sebab itu dia tadi dinamakan dengan Amirul Mukminin. Jadi sebelum dia digelar dengan Amirul Mukminin, dia digelar dengan Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana khalifah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia ialah khalifah yang kedua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarnya Abu Hafsin, maksudnya bapa kepada singa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menggelarnya sebagai Al-Faruq, yang pemisah. Faruq tu maknanya pemisah kerana Allah Subhanahu wa taala memisahkan dengan Sayyidina Umar tadi antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Dialah orang pertama sekali yang menzahirkan bahawa dia tadi memeluk agama Islam. Dan dengan Sayyidina Umar tadi Allah Subhanahu wa taala menguatkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Allahumma a'izzal Islam bihabbir rajulaini an ilaika." Wahai Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah agama Islam dengan manusia salah seorang daripada manusia yang paling dicintai kepadamu, bi Umar bin Al-Khattab wa bi Amr bin Hisham. Mana Nabi sebut dua orang, pertama Sayyidina Umar dan kedua ialah Abu Jahal. Fa asbaha Umaru, maka Allah Taala memilih Sayyidina Umar, fa aslama, lalu dia memeluk agama Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku, memberitahu kepadaku bahawa sesungguhnya ahli langit amat gembira dengan keislaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi dia memeluk agama Islam pada tahun ke-6 dan setengah riwayat mengatakan tahun ke-5 daripada kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebabnya ialah disampaikan kepada Sayyidina Umar tentang keislaman adik-beradik perempuan yang bernama Fatimah. Dan begitu juga suaminya iaitu Sa'id ibn Zaid. Maka Sayyidina Umar pergi kepada kedua-dua mereka untuk menyeksa kedua-duanya. Lalu adik perempuannya membacakan kepadanya sedikit daripada ayat Al-Quran. Maka Allah Ta'ala mencampakkan ke dalam hatinya rasa hidayat dan lalu dia memeluk agama Islam. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menzahirkan Islamnya. Maka orang Islam bertakbir kerana amat gembira. Dan Nabi memberitakan kepada Sayyidina Umar bahawa dia tadi ialah ahli syurga. Dan Nabi SAW bersaksi bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan kebenaran di atas lidah dan di atas hati Sayyidina Umar. Dan sesungguhnya syaitan lari daripada Sayyidina Umar. Dan apabila memeluk Islam, Sayyidina Umar keluar kepada tempat perhimpunan Quraisy, pembesar-pembesar kafir Mekah tadi. Lalu tadi memberitahu tentang keislamannya. Maka dengan sebab itu pembesar Quraisy ditimpa dengan rasa resah dan gelisah yang belum pernah ditimpa sebelumnya. Dan Suhaib Ar-Rumi berkata, apabila memeluk Islam Sayyidina Umar, maka kami barulah berani untuk duduk di keliling Kaabah dan kami membuat bulatan-bulatan dan kami tawaf
dan kami dipelihara daripada orang yang sebelum ni banyak menyeksa kami. Dan sesungguhnya Sayyidina Umar ialah manusia sahabat yang paling mulia selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kesemua sahabat telah mengakui tentang keilmuannya yang amat banyak, kefahamannya yang amat tinggi, zuhud dan rendah dirinya, dan berlemah lembutnya kepada orang Islam, dan dia amat mengambil berat tentang kemaslahatan umat Islam. Dan sesungguhnya Sayyidina Umar tadi menangis pada malam dan siang. Maka ditanya mengapakah dia menangis, maka Sayyidina Umar berkata, daku telah dilantik dengan satu tanggungjawab. Sekiranya daku tadi berlaku adil, aku tetap akan dihisap, dan sekiranya daku tadi menzalimi, maka aku akan diseksa. Dan sekiranya aku tidur pada siang hari, aku akan mengabaikan rakyat, dan sekiranya aku tidur pada waktu malam, aku akan mengabaikan diriku. Jadi adalah Sayyidina Umar tadi, dia sentiasa memerhatikan keadaan rakyatnya dan bertanya tentang gubernur-gubernur yang dia lantik. Apabila sampai kepada Sayyidina Umar, salah seorang gubernur yang dilantik tadi tidak menziarahi orang sakit, tidak pergi menengok menziarahi orang-orang lemah, maka dia akan memecatnya. Satu ketika Sayyidina Umar datang menziarahi pekerja-pekerja ni, dan dia mendapati pekerja tersebut sedang baring dan anak-anaknya bermain-main di atas perutnya. Maka Sayyidina Umar marah kepada orang tersebut. Dan Sayyidina Umar bertanya kepada pekerja-pekerja ni, kaifa anta ma'a ahlika, bagaimanakah kamu berserta dengan ahli keluarga kamu? Jadi pekerjanya berkata, orang-orang yang dilantik dengan tanggungjawab tadi, apabila aku masuk saja kepada mereka, orang yang bercakap akan diam. Maksudnya apabila dia masuk saja ke rumah, semua orang dalam rumah tadi takut. Maka Sayyidina Umar berkata, pergilah kamu jauh daripada kami. Sesungguhnya kamu tadi tidak berlemah lembut kepada ahli keluarga kamu dan kepada anak-anak kamu. Maka bagaimanakah kamu akan berlemah lembut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia tadi memelihara orang-orang yang buta, orang-orang yang sakit kronik, dan orang-orang yang lemah dan kanak-kanak pada waktu malam. Dia membawa kepada mereka air, kayu api dengan dirinya sendiri, dan mengeluarkan kekotoran daripada rumah-rumah mereka. Dan dia menziarahi kan isteri-isteri yang suami mereka bermusafir. Lalu dia bertanya, adakah kamu tadi mempunyai hajat? Dan sekiranya mereka kata ada hajat, maka dia akan menghantar hamba-hamba perempuannya untuk membeli kepada mereka apa yang mereka hajati. Dan antara kelebihan ataupun perkara-perkara keramat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata amat banyak sekali. Antara ini ialah satu ketika dia menghantar satu kumpulan tentera, dan dia melantik salah seorang sahabat yang bernama Sariyah. Maka peperangan menjadi amat sengit, dan tentera-tentera kafir berhimpun dengan amat ramai. Maka tak kala Sayyidina Umar sedang membaca khutbah di Madinah, tiba-tiba dia menjerit dengan suara ni amat kuat sebanyak 3 kali. Maka Sayyidina Umar berkata, wahai Sariyah, pergilah kepada bukit. Dia menjerit itu sebanyak 3 kali. Kemudian Sariyah mendengar, dan semua orang yang berada dalam perang tersebut mendengarnya, padahal mereka tadi berada di negara yang jauh, negara bukan Arab. Maka mereka pun pergi menuju kepada bukit tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada mereka. Itu keramat Sayyidina Umar yang pertama. Yang kedua, dinyatakan satu ketika berlaku gempa bumi yang amat kuat di zamannya, sehingga kan gunung pun hampir-hampir runtuh. Maka Sayyidina Umar tadi memukul tanah dengan tongkatnya. Kemudian Sayyidina Umar berkata, diamlah kamu, maksudnya jangan bergerak wahai tanah. Sekiranya aku tidak adil, maka celakalah kepada Umar. Maka serta merta tanah tersebut menjadi diam, dan tidak berlaku lagi gempa bumi selepas daripada perkara tersebut. Dan salah seorang daripada lantikan gubernur di Mesir, iaitu Amr ibn As, lantikan daripada Sayyidina Umar, dia berkata, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya sungai Nil tadi tidak akan bertambah, melainkan sekiranya dicampakkan ke dalam sungai tadi seorang perempuan anak dara. Maka Sayyidina Umar tadi menulis kitab dan dihantarkan kepada sungai tersebut. Jadi Sayyidina Umar menulis di dalam surat tadi, daripada hamba Allah Umar Amir Mukminin kepada sungai Nil yang berada di Mesir. Amma ba'd, sekiranya kamu tadi berjalan dengan kehendak kamu sendiri, maka janganlah kamu mengalir wahai sungai. Dan sekiranya Allah yang Esa, yang Maha Gagah, yang menjalankan kamu, maka aku memohon daripada Allah yang Esa, yang Maha Gagah untuk menjalankan kamu, untuk menjadikan kamu mengalir.
Kemudian Sayyidina Umar tadi mengarahkan agar surat tersebut dicampakkan ke dalam sungai Nil sebagai ganti kepada perempuan. Maka Amr ibn As mencampakkan surat tersebut, maka air sungai Nil bertambah dengan amat banyak, maka tidak lagi dicampak perempuan ke dalam sungai tersebut. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya ada api yang datang pada setiap tahun ke Madinah Al-Munawwarah. Maka orang Islam tadi mengadu kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berkata kepada pekerjanya ataupun kepada hambanya, ambillah kain tutup kepalaku ini. Ridak tadi, sekiranya api tadi datang, maka kamu bentangkan kain tadi di hadapan muka kamu dan kamu berkata, wahai api, ini ialah kain tutup kepala Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar kata, kalau kamu buat sedemikian, nescaya api tidak akan berpatah balik serta-merta. Maka apabila api tadi datang, maka hamba Sayyidina Umar tadi melakukan perkara tersebut, maka serta-merta api tadi berpatah balik dan tidak kembali lagi. Dan Sayyidina Umar meriwayatkan, maksud diriwayat daripada Sayyidina Umar sebanyak 539 hadis. Dan Sayyidina Umar meninggal dunia kerana syahid, ditikam di perutnya maksudnya ditikam oleh Abu Lu'lu'ah An-Nasrani, dan dia dikebumikan di dalam Hujrah Asy-Syarifah, maksudnya bilik Nabi Muhammad, di sisi bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dikatakan, maksudnya bilik pengkebumian Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar tadi, terdapat pada bilik tersebut kunci. Dan apabila dibawa jenazah Sayyidina Umar kepada bilik tempat pengkebumian Nabi Muhammad SAW, maka kunci tersebut terbuka tanpa ada seseorang pun yang membukanya. Maka didengar suara berkata, adkhilul habiba ilal habib, masukkanlah kekasih kepada kekasihnya, fa innal habiba ilal habibi mushtaq, sesungguhnya kekasih amat rindu kepada kekasihnya. Dan apabila meninggal dunia Sayyidina Umar, maka dunia menjadi gelap. Maka kanak-kanak bertanya kepada bapanya, adakah kiamat? Adakah telah berlaku kiamat? Maka bapanya berkata, tidak wahai anakku, tetapi telah dibunuh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka adalah dinyatakan bahawa khilafah atau pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ialah selama 10 tahun, 6 bulan dan 5 malam radhiyallahu anhu ajmain. Jadi itulah sedikit riwayat hidup tentang perawi, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi sekarang kita masuk kepada nas hadis. Maksud nas hadis yang sedang kita baca ni ialah sami'tu, mana Sayyidina Umar kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi inilah hadis yang kita dah selalu membacanya dan moga-moga kita dah menghafalnya. Cuma daripada lafaz hadis ni, kita ada beberapa kalimat yang kita cuba hafal. Daripada baris yang pertama ni, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sampai kepada hujung ma nawa ni, maksud sepatutnya ada 3 kalimat yang kita cuba hafal dan kita cuba perhatikan kalimat tersebut pada diri kita. Pertama sekali ialah kalimat al-a'mal. Lafaz al-a'mal dia merujuk kepada amalan. Dan yang dimaksudkan dengan amalan ni ialah amalan-amalan yang zahir. Kemudian dia ada lafaz yang kedua, an-niyat. Jadi lafaz niat dia merujuk kepada amalan yang batin, yang tersembunyi di dalam diri manusia. Dan ketiga, dia satu kalimat lagi yang Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ma nawa ni maksudnya perkara yang dia niatkan. Jadi ini 3 perkara lah. Cuma daripada lafaz ma nawa ni, dia maksudkan daripada ma nawa ni ialah jaza'u ma nawa, ganjaran kepada apa yang dia niatkan. Okay, jadi sekarang ni kita ada 3 kalimat yang perlu kita fikir. Pertama ialah amalan yang zahir, yang diistilahkan sebagai al-a'mal. Lepas tu kita ada amalan batin yang diistilahkan sebagai an-niyat. Dan yang ketiga kita ada jaza'ul amal, balasan kepada sesuatu amalan. Jadi apabila ada 3 perkara ni, jadi 3 perkara ni ialah perjalanan ibadat seseorang. Pasal apabila kita balik, kita akan dilatih dengan amalan. Maksud kita akan diajar semayang, kita akan diajar membaca Al-Quran, kita akan dihafalkan surah Fatihah, kita akan diajar berpuasa,
Apabila kita balik tadi, dalam masa yang sama kita disuruh juga berniat untuk masuk ke dalam semayang. Setelah kita tadi mempelajari amalan, maka apabila kita dewasa, maksudnya apabila kita berjumpa dengan guru, maka guru akan mengajarkan kepada kita niat, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita tadi melakukan amalan yang zahir, kemudian apabila kita tadi menghadirkan niat mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan semata-mata kerana Allah, maka akan datang yang ketiga ni, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahawa sesungguhnya bagi setiap orang balasan kepada apa yang dia niatkan. Jadi balasan inilah yang diistilahkan sebagai sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya hadis ni dia menceritakan tentang perjalanan ibadat seseorang daripada awal sehingga akhirnya. Tadi apabila ada 3 perkara yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ni, maka 3 perkara ni diistilahkan di dalam agama Islam. Maksudnya amalan zahir diistilahkan sebagai al-Islam. Amalan yang batin, niat, ikhlas dan seumpama diistilahkan sebagai al-iman. Dan ganjaran kepada amalan yang kita buat tadi diistilahkan sebagai al-ihsan. Itu yang akan dibincangkan dalam hadis yang kedua tadi, insya-Allah yang akan datang. Dan daripada sudut yang lain, amalan yang zahir itulah yang diistilahkan sebagai asy-syari'atu, syariat. Dan syariat ni sebagaimana disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari yang meninggal dunia pada tahun 926 Hijrah. Dia kata yang dimaksudkan dengan al-a'mal ataupun istilahkan sebagai syariat ni ialah ma'rifatus suluki ila Allah. Seseorang mula mempelajari tentang bagaimanakah cara untuk berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah dia mempelajari pergerakan yang zahir, setelah dia mempelajari amalan yang zahir, maka dia masuk kepada peringkat yang kedua yang diistilahkan sebagai at-tariqatu, perjalanan batin. Jadi Imam Zakaria Ansari berkata at-tariqat bermaksud suluku tariq syariati, maksudnya menjalani ataupun melalui jalan syariat yang telah dia pelajari tadi, yang diistilahkan sebagai beramal. Dan yang terakhir sekali yang diistilahkan sebagai wa innama likulli imri'in ma nawa, ialah seseorang tidak akan dikurniakan dengan ganjaran. Dan ganjaran itulah yang diistilahkan sebagai al-haqiqatu, disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari sebagai dawamun nazari ila Allah, berterusan memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umumnya hadis yang pertama ni, sekiranya kita boleh memahami, maka kita akan mengetahui apakah perjalanan ibadat di dalam hidup kita. Jadi secara umumnya Nabi kata ada amalan yang zahir, ada amalan yang batin, dan ada hasil daripada amalan zahir dan batin tersebut. Kemudian barulah Nabi memperincikan apakah bentuk perjalanan manusia dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bahagikan perjalanan tersebut kepada 2. Perjalanan yang pertama ialah perjalanan yang betul. Maksudnya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Maknanya siapa yang menjadikan niatnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan disertakan dengan amalan yang zahir. Dia berniat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia panggil an-niyat tadi. Apabila niat tadi disertakan dengan amalan, maksud dia tadi bersemayang, dia tadi beristighfar, dia tadi berzikir, mendekatkan diri, maka dia akan dikurniakan dengan satu kurniaan. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, nescaya dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi inilah keadaan yang kita kehendaki. Maksudnya kita mestilah mempunyai niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud selama kita hidup di dunia ni, sekiranya kita tanya kepada diri kita, apakah tujuan hidup kita di dunia? Adakah tujuan hidup kita semata-mata untuk bekerja, semata-mata berkeluarga, dan semata-mata menghimpunkan harta? Jadi di sini Nabi ajarkan, sekiranya kamu ingin berniat untuk kehidupan kamu di dunia, maka kamu niatlah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengenal Allah Taala dan Rasulnya. Dan apabila kamu dah niat sedemikian, mestilah disertakan dengan amalan. Apabila ada amalan tersebut, dia mesti sampai kepada penghujungnya, iaitu fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maksudnya dia sampai kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan itulah tujuan kita hidup di dunia. Kemudian Nabi bagi tahu penghalang kepada tujuan tersebut. Jadi setelah kita mengetahui tujuan hidup kita di dunia ialah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka penghalang ni ialah faman kana hijratuhu li dunya yusibaha.
sekiranya seseorang tadi berniat kepada dunia, maksudnya tujuan hidupnya ialah semata-mata kerana dunia yang yusibuha untuk dicapai, awi mar'atin yang kihuha, ataupun seorang perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan sampailah kepada apa yang dia kehendaki. Maksudnya dituntut daripada kita untuk berjalan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi bagi tahu perkara yang akan memesongkan daripada sirat mustaqim tersebut, pertama sekali ialah dunia yang akan memesongkan. Jadi sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis, ala inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia tadi mal'unatun, maknanya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat Allah berada di atas sirat mustaqim. Sekiranya seseorang tadi niat kepada dunia, maka dia akan pergi ke kiri, ke kiri, dan semakin jauh dia pergi ke kiri kerana dunia tadi, maka semakin jauh daripada rahmat tadi. Sebab tu Nabi kata dunia sekiranya dia menarik kamu, dia akan membawa kepada laknat, dan laknat tu ialah jauh daripada rahmat Allah, dan semakin jauh dia akan sampai kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis yang lain Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min, sesungguhnya dunia ialah penjara kepada orang beriman. Maksudnya dalam perjalanan kita untuk sampai kepada Allah dan Rasul, ada satu benda yang akan sekat kita, yang akan memenjarakan kita, tak bagi kita berjalan. Apakah perkara tersebut? Itulah perkara yang dinyatakan ad-dunya. Itu perkara pertama yang akan mengganggu seseorang daripada berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ialah imra'atin yang kihuha, seorang perempuan yang ingin dia nikahi. Jadi antaranya Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, setiap perkara yang mengganggu kamu, setiap perkara yang menyebukkan kamu daripada perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahlin, sama ada ahli keluarga, au malin ataupun harta benda, au waladin ataupun anak. Ahlin tu termasuk isteri kan, ataupun anak-anak, fahuwa alaika syu'mun, maka perkara tadi ialah fitnah dan perkara yang tidak baik kepada kamu. Jadi macam ni maksudnya Syekh Abu Sulaiman dia nak bagi tahu, apabila kita dah mula berhijrah, maka kita diistilahkan sebagai murid. Murid maksudnya orang yang inginkan Allah dan Rasulnya. Dan apabila kita dah mula berazam untuk hijrah, dan berazam untuk hijrah tadi tak tahu, kan ada orang dia mula berazam umurnya 15 tahun. Ada orang dia mula berazam umurnya 20 tahun, 30, 40. Itu bergantung kepada bagaimana dia tadi diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mula saja berazam untuk sampai kepada Allah, untuk berjalan di atas sirat mustaqim, maka orang tadi diistilahkan sebagai murid. Jadi kita perlu berjalan melintasi nafsu-nafsu diri kita yang berlapis-lapis tadi untuk sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinyatakan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, dia nak bagi tahu perkara-perkara yang menghalang daripada seseorang tadi melintasi rintangan nafsunya untuk sampai kepada Allah. Jadi pertama sekali menghalang tadi ialah ahli keluarga, isteri, anak-anak dan seumpamanya. Dan Imam Abu Sulaiman juga berkata 3 perkara. Siapa yang mengejarnya, maka sesungguhnya dia tadi telah terpesong kepada dunia. Maksud kita sepanjang kita berada di dalam kita menjalani titian sirat tadi, dia ada awal dan dia ada penghujung. Apabila kita masuk saja, maka kita berjalanlah sampai hujung. Apabila selesai kita melalui jalan tersebut, maka pada ketika itu barulah kita dibenarkan atau memandang kepada dunia tadi. Tapi sebelum kita menyelesaikan perjalanan tadi, janganlah kita tadi menyibukkan dengan dunia. Kan sebagaimana pelajar, apabila dia dah masuk kepada pengajian di universiti, maka dia perlu menyempurnakan degree, master dan PhD. Sekiranya dia tadi menyempurnakan ketiga-tiga ni, fokus kepada pengajiannya sampai kepada PhD, maka dia cepat dia mendapat hasil tersebut. Tapi sekiranya di tengah-tengah pengajian tadi, dia pesongkan dengan dunia, dia pesongkan dengan berniaga, kan, dia pesongkan dengan berkahwin, kan, jadi kebanyakannya akan tersekat. Kan, amat jarang orang yang melalui perjalanan pengajian dunia ni sendiri terselamat apabila dia tadi terganggu dalam pengajiannya. Jadi sekiranya perjalanan pengajian dunia pun terganggu, kan, dengan dunia dan dengan ahli keluarga, isteri dan seumpamanya, maka perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih lagi terganggu apabila seseorang tadi semasa sedang berjalan. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kepada kita, semasa sedang berjalan kepada Allah, gangguan yang paling utama tadi ialah dunia dan perempuan.
Jadi Imam Abu Sulaiman juga berkata, tidak pernah aku melihat salah seorang daripada anak-anak muridku yang dalam perjalanan tadi nak menghabiskan silibus makrifat tadi tu, dia kata tak pernah aku melihat salah seorang daripada mereka yang apabila berkahwin, melainkan dia tadi akan terjatuh daripada maqam dan martabat yang telah dia capai. Dari itu ialah beberapa nasihat kan. Maksudnya Syekh Junaid juga berkata, aku suka kepada murid-muridku yang sedang dalam perjalanan di atas sirat mustaqim ni, agar dia tadi tidak mengganggu dirinya, tidak menyibukkan dirinya dengan nak mencari harta sebanyak-banyaknya atau nak mencari ilmu-ilmu lain sebanyak-banyaknya. Dan salah satu pengganggunya ialah dia tadi berkahwin. Jadi dalam kita tadi sedang menjalani jalan tarekat untuk sampai kepada Allah, maka pengganggu yang paling utama ialah dunia. Dan yang paling utama sekali daripada dunia tadi ialah al-mar'atu, perempuan. Jadi satulah ulama tasawuf berkata, siapa yang sabar minas sufiyatil al-muridin, dari kalangan murid-murid ni, ila an balaghal kitabu ajalah, sehingga dia tadi sempurna perjalanannya. Maksud dia telah dikurniakan dengan tauhid sifat, tauhid af'al, kemudian dikurniakan dengan tauhid sifat, kemudian dikurniakan dengan tauhid zat. Apabila dia dah sempurna perjalanan tersebut, maka pada ketika itu tuntakhabullahu zawjatun tikhaban, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memilih kepadanya isteri dengan sebenar-benar pilihan, dan Allah Taala akan mengurniakan kepadanya pembantu-pembantu dan segala sebab-sebab, dan Allah akan memudahkan hidup dan akan memudahkan rezekinya. Dari itulah beberapa panduan daripada ulama Islam radhiyallahu anhum. Dari itu ke beberapa sudut yang kita boleh gunakan pada diri kita daripada hadis yang pertama. Maksudnya hadis yang pertama ni menceritakan tentang perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulakan dengan al-a'mal, kan, maksudnya amalan-amalan yang zahir. Setelah kita mempelajari amalan yang zahir tersebut, maka kita dituntut an-niyat. Kita carilah guru untuk mengajarkan kepada kita niat. Niat tu salah satu sudut daripada amalan batin. Carilah guru untuk mengajarkan kepada kita bagaimana mengikhlaskan hati kita. Dan mestilah setelah kita menggabungkan al-amal dan kita menggabungkan dengan niat tersebut, kita mestilah dikurniakan dengan kurniaan yang terakhir, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan sebagai hijrah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian akhir sekali Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia menutup kitabnya dengan menyatakan dua orang perawi yang agung di dalam agama Islam. Pertama sekali ialah Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi dalam syarah ni dinyatakan bahawa sesungguhnya Imam Bukhari ni, dia tadi diilhamkan untuk menghafal hadis pada ketika dia berumur 10 tahun. Dan semasa dia tadi masih kanak-kanak, dia telah menghafal 70,000 hadis. Dan Imam Bukhari apabila dia memandang kepada mana-mana kitab sekali saja, nescaya dia akan menghafal apa saja yang tertulis di dalam kitab tersebut. Dan diriwayatkan daripada Imam Bukhari, dia berkata, aku menghafal 100,000 hadis sahih dan aku menghafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Dan Imam Bukhari radhiyallahu anhu dia akan mengkhatamkan pada setiap Ramadan, setiap hari dengan satu kali khataman Al-Quran. Dan dia akan membaca pada solat tarawih setiap 3 malam dengan sekali khatam Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rezeki yang banyak kepada Imam Bukhari, dia mewarisinya daripada bapanya. Dan dia tadi mensedekahkan harta-harta tersebut. Dan dia tidak makan setiap hari, makan 2-3 biji kacang saja. Bahkan dia tadi berpuasa sepanjang umurnya. Orang yang amat zuhud dan amat pemurah dari kalangan ulama yang beramal dengan ilmunya. Dan antara ulama yang rahmat turun apabila kita menyebut namanya. Antara ungkapan Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang selalu dia ulang, dia kata, ightanim fil faraghi fadla ruku'in. Rebutlah apabila kamu ada masa lapang untuk rukuk kepada Allah. Fa'asa an yakuna mautuka baghatatan. Kerana tak diketahui kan, boleh jadi kematian kamu tadi serta-merta. Kam sahihin ra'aita min ghairi saqmin. Berapa ramai orang sihat yang kamu tengok tak ada penyakit apa pun. Zahabat nafsuhu sahihatu fatatan. Tiba-tiba dirinya yang sihat tadi tu pergi serta-merta. Dan antara kelebihan keramat yang Allah Taala kurniakan kepada Imam Bukhari, sesungguhnya kitab dia amat masyhur tadi, kitab Sahih Bukhari tadi tidak dibaca pada ketika kesusahan ataupun bala bencana, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membuka
bencana tersebut. Tidak dia bawa kitab tersebut di atas mana-mana kapal ataupun di atas mana-mana kapal yang berada di laut, lalu kapal tersebut akan tenggelam. Sekiranya kapal tadi tidak akan tenggelam sekiranya dia bawa kitab tadi bersama-sama. Dan sesungguhnya Imam Bukhari mendoakan kepada orang yang membaca Sahih Bukhari tersebut. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari tersebut daripada 600,000 hadis. Dan dia menulis kitab Sahih Bukhari itu dalam masa 16 tahun. Dan perawi kedua yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ialah Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dari Imam Muslim, dia mengambil ilmu hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan daripada ramai ulama di zamannya. Dan dia menulis Sahih Muslim tadi daripada 300,000 hadis. Dia dikebumikan di Naisabur. Kuburnya diziarahi dan dia ambil berkat daripada kubur tersebut. Dan setengah ulama berkata dia tadi meninggal dunia dalam keadaan yang amat pelik. Dia kata maksudnya ada berlaku satu peristiwa, dan peristiwa tersebutlah yang setelah tamat peristiwa tersebut maka dia tadi meninggal dunia. Maksudnya dinyatakan bahawa sesungguhnya dibuat satu majlis untuk bermuzakarah. Maka tiba-tiba disebut kepada Imam Muslim satu hadis yang dikata dia aku tak tahu. Hadis ni aku tak pernah jumpa, dia kata. Maka dengan sebab kerunsingan tadi dia balik di rumah. Dan dia membuka pelitanya dan dia berkata kepada orang yang berada dalam rumah dia, jangan ada sesiapa pun masuk kepadaku. Jadi dia letakkan kepadanya buah tamar. Jadi dia mencari hadis tersebut daripada kitab-kitab yang ada pada dirinya dan dia makan tamar tadi sebiji dan demi sebiji. Apabila tamat saja, buah tamar tersebut, lalu dia menjumpai hadis yang dia cari dan serta-merta dia meninggal dunia rahimahullah. Jadi itulah dua imam yang agung yang menulis kitab, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan jumhur ulama mengatakan bahawa sesungguhnya kitab Sahih Bukhari ialah kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Kerana sesungguhnya Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis melainkan daripada orang yang dia yakini bertemu dengan orang yang sebelumnya. Adapun Imam Muslim, dia tadi memadai sekiranya seseorang tadi hidup sezaman dengan perawi yang berada di atasnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu beberapa panduan kepada kita daripada hadis yang pertama. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita kemanfaatan dan kefahaman. Dan yang penting sekali kita boleh mengamalkan hadis tersebut dan kita boleh gunakan yang dalam kehidupan seharian kita. Dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala silap itu daripada diri saya sendiri. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.